was the session with Cassis. Now, I do ask that everybody else, can you please turn off your microphones during this time, because we're getting a lot of background noise. And if you turn off your microphones, then it would make things a bit easier. Right. So, this session will be conducted mostly in Malay because unless we have prospective guests who are from the Middle East, if you prefer Arabic, please tell us in the comments below. Please tell us in the comments, or if you prefer English, if you're an international prospective student and you want to know more in English, please inform us in the comments section so that we can tailor the presentation according to your needs. Otherwise, the presentation will be carried out mostly in Malay. Jadi, Assalamualaikum tuan-tuan, puan-puan semua. Welcome to the Digital Open Day untuk ATI ini sekarang ni ya. Sesi kita akan lebih ke sesi santai dan kita akan dengar penjelasan dari pengurusi Akademi Taman Islam, Ustaz Ajmain, PM Dr. Ustaz Ajmain, dan tim beliau, dan mereka akan beritahu tentang apa program-program yang special yang ada di ATI. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput pengurusi. Sekejap, saya nak cek dulu sama ada dekan di sini untuk memberikan kata-kata aluan. Dekan belum masuk lagi, jadi mungkin akan ada masa untuk dekan di penghujung. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya menjemput pengurusi Akademi Taman Islam, PM Dr. Ajmain untuk memberikan sesi beliau. Okay. The floor is yours. Ustaz Ajmain, Assalamualaikum Ustaz Ajmain. Oh, sorry. Okay. Sorry. Dr. Abdullah, keluarkan ni. Boleh. Ustaz kalau nak share apa-apa ni, Ustaz share terus lagi. Dia akan menggantikan screen. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang menjadi host kita pada tengah hari ini. Selamat datang. Berkaitan dengan program yang kita tawarkan di Akademik Tamadun Islam untuk rakan-rakan teman-teman para pelajar yang berada di luar untuk bersama-sama dengan Akademik Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan. Sebelum itu, elok kalau saya beri sedikit latar belakang sebelum saya serahkan kepada beberapa teman yang boleh berkongsi secara detail tentang Akademik Tamadun Islam. Sebenarnya sejak daripada sejak tahun 1972 lagi, 1973, kita telah pun bersama dengan Pusat Pengajian di bawah Unit Pendidikan Islam. Sehinggalah perkembangan dari hari ke hari, sehingga pada tahun 1996, Perlembagaan Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, kita keluar daripada PPK yang asalnya Fakulti Sains Kemanusiaan. Kita mula dengan menawarkan program-program sijil, dan pada tahun 1998 kita menawarkan bersama dengan Fakulti Pendidikan Sarjana Muda Sains serta Pendidikan Pengajian Islam.
Dan pada tahun 2009 kita dengan resminya ditubuhkan sebuah fakulti, menjadi sebuah fakulti, iaitu Fakulti Tamadun Islam. Dan pada 2010 CNN telah postgraduate kepada Fakulti Tamadun Islam, iaitu program di peringkat sarjana sains halal, dan satu lagi di peringkat Doktor Falsafah, Fixed Science dan Teknologi. Kemudian 2018 kita disinergikan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, dan daripada fakulti kita sekarang ini dinamakan Akademik Tamadun Islam ataupun ATI. Bersama ini kita ada struktur akademik ataupun organisasi Akademik Tamadun Islam. Kita ada pengerusi, saya sendiri, dan naib pengerusi Dr. Ahmad Marzuki, dan di bawah tu kita ada pengurus akademik, pengurus research dan juga pengurus facilities. Pengurus akademik postgraduate dengan penyelaras undergraduate. So bawah penyelaras postgraduate Dr. Bushra, PM Dr. Bushra, kita ada menawarkan program sarjana dan PhD falsafah generik, dan insya-Allah nanti akan dikongsikan oleh Dr. Idris. Kemudian sarjana sains halal dan PhD Fixed Science dan Teknologi, dan ini juga akan dikongsikan oleh Dr. Abdul Basit untuk sama-sama kita melihat apakah kursus yang ada di Akademik Tamadun Islam khususnya untuk postgraduate. Bagi Akademik Tamadun Islam, kita ada 46 staf akademik. 3 orang profesor, 12 orang profesor madya, dan selebihnya 31 orang tu adalah pensyarah kanan ataupun senior lecturer. Dan 39 orangnya berada di Johor Bahru, UTM Johor Bahru, dan 7 daripadanya berada di UTM. Daripada 46 orang staf akademik di Akademik Tamadun Islam, ada pelbagai bidang kepakaran yang dimiliki oleh pensyarah-pensyarah di Akademik Tamadun Islam ini. Antaranya bidang pendidikan Islam. Kita ada bidang seperti bahasa Arab, Jawi, kemudian kita ada syariah, di bawahnya ada undang-undang syariah, undang-undang perbandingan, undang-undang pemilikan harta. Kita ada ekonomi dan muamalah, ada perbankan Islam, kemudian ada harta putih. Kita ada Fixed Science halal, so di bawahnya ada syariah dan sains halal, ada fiqh dan usul fiqh, Fixed Science dan Teknologi. Selain daripada itu, kita juga ada bidang dakwah dan kepimpinan, bidang usuluddin, Al-Quran dan Sunnah, perbandingan agama, comparative religion. Selain daripada itu, kita juga ada sejarah dan tamadun yang menjadi kita punya antara bidang-bidang kepakaran di Akademik Tamadun Islam ini. Saya ada masalah untuk slide seterusnya. Untuk program Pasca Siswazah Akademik Tamadun Islam, kita ada program yang saya sebutkan tadi. Yang ini akan diterangkan secara detail oleh pensyarah kita selepas ini. Kita ada sarjana falsafah dan Doktor Falsafah Generik yang akan
ceritakan nanti oleh Dr. Idris. Dan kita ada sarjana falsafah sains halal dan PhD Fixed Science dan Teknologi yang akan diuraikan selepas ini oleh Dr. Basit. Okay, untuk makluman semua, sekarang ini kita telah pun menggraduasi seramai 198 orang pada tahun 2010 mula diperkenalkan kursus di Akademik Tamadun Islam ini dengan falsafah generik ada 107, Doktor Falsafah Fixed Science dan Teknologi ada 12 orang, sarjana falsafah generik ada 72 orang dan sarjana falsafah sains halal ada 7 orang. Dan sekarang ini yang sedang aktif, kita ada 240 orang. Doktor falsafah 57 dan bakinya sarjana. Dan kalau kita lihat pelajar tempatan dan antarabangsa tu macam seimbang. Bilangan yang sekarang ini sedang mengikuti kursus di Akademik Tamadun Islam. Untuk yuran, saya sebutkan secara ringkas. Untuk dalam negara bagi pelajar di Malaysia, kalau master 9,560 dan untuk PhD lebih kurang 18,350. Di Akademik Tamadun Islam ada beberapa kemudahan. Kita ada makmal sains, kita ada makmal komputer, kita ada workstation untuk belajar, dan beberapa tambahan. Dan Akademik Tamadun Islam kita ada research group. So antaranya ada CIFERS, Center of Research for Fixed Science and Technology. So kita Islamic Education ataupun grup pendidikan Islam. Kita ada grup Research Asia Barat. Kita ada grup Islam Culture and Globalization dan akhir sekali kita ada Research Group Syariah Law and Economic. Di Akademik Tamadun Islam juga kita menganjurkan beberapa conference untuk postgraduate setiap tahun. Dan kita ada jurnal Umran, International Journal of Islamic and Civilization Studies. Kebanyakan pelajar-pelajar kita, termasuk pelajar luar sebenarnya, join penulisan dalam jurnal. Akhir sekali, untuk keterangan lanjut bagi mereka yang ingin menyambung belajar di Akademik Tamadun Islam, boleh ke website SPS seperti yang dipaparkan, ataupun boleh email ke alamat seperti yang tertera tfssk@utm.my atau ke laman web kita seperti yang tertera, ataupun telefon kepada pensyarah yang bertanggungjawab seperti mana yang tertera. So rasanya itu sahaja sedikit perkongsian dari saya. Saya kembalikan semula kepada pengerusi. Terima kasih Ustaz Maid. Thank you very much for the introduction session. Then can I just ask if we have any international students, whether on here or on Facebook, di sini atau di Facebook, kalau if you are an international student and you require for us to have a session in English or in Arabic, please indicate so that we will be able to accommodate you better. If you require any information, please do indicate so, and that we inshallah will send you information packets or anything that you need to know. So let's continue with the next session, which I believe is the video montage of the Academy of Islamic Civilization. So can I just ask the person
who's in charge of the video montage. Siapa yang akan mainkan montage ni? Saya. Betul. Okey Kalau ada montage tu dipersilakan mainkan sekarang. Thank you very much. Terima kasih for the video montage. Jika anda ingin melihat lagi video montage tersebut, nanti insya-Allah kita akan mendapatkan link untuk montage tersebut dan kita insya-Allah akan memberikan link tersebut di ruangan chat di bawah ni ya. Okey, jadi sesi berikutnya ialah penerangan tentang program postgraduate generic yang akan dikendalikan oleh Ustaz Dr. Idris. Jadi Ustaz Idris, the floor is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam khabar semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ramadan Karim dan selamat berpuasa diucapkan kepada semua yang bersama pada hari dalam program digital Open Day Akademi Tamadun Islam. Okey, saya akan berkongsi dengan saudara dan saudari sekalian pada pagi ini dua di antara program yang dianjurkan Akademi Tamadun Islam. Program sarjana PhD. Yang pertama sarjana falsafah generik dan juga doktor falsafah peringkat generik. Yang dimaksudkan generik ini adalah umum tapi mempunyai ciri-ciri kesamaan dalam kelompoknya. So, dalam konteks ini dalam sarjana falsafah generik, doktor falsafah generik di Akademi Tamadun Islam ialah berkaitan dengan pengajian Islam, ketamadunan Islam dan isu-isu yang berkaitan.
pengajian Islam. Okey, bidang kajian di Akademi Tamadun Islam dalam sarjana falsafah dan juga doktor falsafah genre ini, inilah senarainya seperti mana saudara-saudari lihat dalam skrin. Ada falsafah dan pemikiran Islam, Al-Quran, hadis, bahasa dan pendidikan Islam, segi falsafah, pedagogi, kurikulum, co-kurikulum, psikologi misalnya. Ada dakwah dan kepimpinan, ada keuangan dan ekonomi Islam, isu dan etika alam sekitar, pengajian Islam dan sosial, pengajian Islam dan gender, dan juga teks klasik. Kemudian seni dan seni bina Islam, pengurusan dan pentadbiran Islam, ada perbandingan agama, psikologi dalam Islam, Islam dan sains politik, sejarah dan ketamadunan Islam, budaya dan tamadun Islam, ada tasawuf dan juga teologi, undang-undang, dan perundangan, prinsip perundangan Islam dan minoriti Muslim. Dan bagi siapa-siapa yang berminat, saya bukan nak promote ya, tetapi kalau ditanya apa bidang saya akan kata saya dalam bidang perbandingan agama. Jadi kalau siapa-siapa yang nak mau belajar dalam atau menyambung pelajaran dalam generik, sama ada master atau PhD dalam bidang perbandingan agama, boleh kita berbincang. Seterusnya, struktur program. Program sarjana dan PhD ini dijalankan secara sepenuh masa dan juga sambilan. Biasa ada buat by research, penyelidikan dilakukan dan hasil daripada research itu akan menghasilkan tesis akademik yang melalui prosesnya. Dan tesis itu boleh ditulis sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab. Memang sekarang ni pun kita ada beberapa pelajar international yang menulis tesis mereka dalam bahasa Arab, ada juga yang menulis dalam bahasa Inggeris dan juga menulis dalam bahasa Melayu. Yang mendaftar bagi dua program ni, Masters dan juga PhD ini, perlu mengikuti dua coursework atau kursus. Yang pertamanya, metodologi penyelidikan atau research methodology. Yang ini mesti diikuti pada semester pertama pendaftaran supaya para pelajar dapat melengkapkan diri dengan research methodology untuk kajian dilakukan. Kemudian subjek khusus yang kedua ialah falsafah sains dan ketamadunan. Jadi dua kursus ini merupakan kursus jadi syarat bagi pelajar-pelajar sama ada masters atau PhD yang mengambil sarjana dan juga falsafah, doktor falsafah dalam bidang generik ini. Kemudian seterusnya, ini adalah beberapa contoh kalau saudara dan saudara minat untuk menyambung pengajian di Akademi Tamadun Islam dalam bidang PhD dalam doktor falsafah dalam generik ini dalam bidang pendidikan. Ini antara tajuk yang pelajar tulis untuk kajian mereka. Model pembelajaran haji, pengajaran jawab, pengajaran tilawah Al-Quran misalnya, amalan penggunaan bahan bantu untuk pensyarah cemerlang pendidikan Islam, kemudian pengajaran dan pembelajaran sebenarnya dalam bidang ekonomi, syariat Islam, ekonomi sufis, Imam Al-Qurtubi, kes pembubaran perkahwinan, syariah compliance of foreign exchange, kemudian transaksi e-dagang, kemudian enforcement of copyright law, digital. Manakala dalam bidang psikologi Islam misalnya, model terapi jiwa dalam kalangan pesakit. Kemudian pendidikan psikologi Islam, kecelaruan gender, perubatan ruqyah terhadap pesakit histeria dan tajuk-tajuk yang seumpama ini. Dalam bidang Al-Quran dan bahasa Arab, ada bahasa Arab sendiri, Arabic language, kemudian sintaksis bahasa Arab atau sintaksis bahasa Arab, kemudian dalam Al-Quran, teknik Al-Baghdadi, kemudian kaedah cepat membaca Al-Quran di kalangan angkatan misalnya. Bacaan khusus Imam Hafs, Tariq Asyatibi. So ini berkaitan dengan Al-Quran dan juga bahasa Arab. Dan ada banyak lagi
dalam bidang-bidang yang pelbagai. So generik ini maksudnya tajuk itu umum tapi khusus kepada dalam tema-tema yang disebut tadi. Dalam pembangunan berkaitan dengan pembangunan insan itu sendiri, konsep da'i askari, kemudian pelaksanaan ibadah solat, pendidikan seks bebas dalam kalangan masyarakat, ya. Kemudian biografi tertentu, misalnya biografi Haji Muhammad Yusof bin Haji Alias di Pontian, ya, dan juga sumbangan tokoh-tokoh tertentu dalam pembangunan insan. So ini adalah sebahagian daripada contoh-contoh tajuk yang ditulis sebagai bahan kajian. Untuk masters, ini duration of the study, jangka masa pengajian. Untuk masters antara 2 tahun hingga antara 1 tahun hingga ke 4 tahun. Atau 2 semester hingga ke 8 semester. Manakala PhD di antara 3 tahun hingga 8 tahun. Tempoh GOT UTM, graduate on time, bagi PhD ialah 42 bulan, manakala bagi masters ialah 24 bulan. Jadi kalau pelajar mendaftar, kita galakkan mereka untuk supaya GOT, graduate on time. Dan ini adalah, berikut adalah berkenaan dengan yuran untuk Malaysia, untuk warga tempatan. Kalau by research untuk master ni bagi 3 semester sekitar RM9,560. Untuk PhD RM18,350. So ini adalah pamphlet yang ada di fakulti Islam berkaitan dengan program-program yang ditawarkan itu. Detail yang ada di sini. Dan ini syarat kemasukannya, mereka tertulis dalam dalam pamphlet itu. Dan untuk memohon, pelajar-pelajar boleh pergi kepada laman web UTM dan pergi kepada www dan klik application melalui online. Ya. Detail laman web tersebutlah, boleh pergi tersebut dan yang diperlukan. Sekiranya ada ingin berbincang atau pertanyaan, boleh hubungi nombor-nombor ini. Kita ada chair pada pengurusi, pada Ajmain, kemudian ada assistant chair Dr. Ahmad Mazuki, kemudian ada penyalaras akademik postgraduate Dr. Profesor Maria Dr. Bushra, dan boleh hubungi akademik dan pejabat Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Jadi itu saja daripada saya, penerangan ringkas berkenaan dengan khusus falsafah sarjana, khusus sarjana dan juga falsafah kedoktoran generik di Akademi Tamadun Islam. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Idris, jazakallahu khair. Dan saya rasa itu sesi yang sangat berguna, ya, dengan info-info yang ada di sini. Saya very personally, saya sangat tertarik dengan comparative theology, ya. Mungkin satu soalan tu ialah macam mana skill lecturer kita ni untuk mengendalikan sesi-sesi comparative theology tanpa menyinggung perasaan pelajar-pelajar. Ini satu skill yang saya rasa sangat-sangat penting. Kalau Ustaz dapat terangkan sedikit tu, how you do things? Okey, isu ni kalau kena berkaitan dengan apa yang dipercayai agama lain, isu-isu sensitif ni perlu ditangani dengan lebih halus lah. Maksudnya dalam pengajian memang kita takkan sentuh, ada isu-isu yang kalau disentuh memang akan jadi sensitif isu. Dan kaedahnya mungkin boleh banyak kita bincangkan, tapi mungkin ini juga mungkin boleh jadi tajuk kalau ada pelajar-pelajar, calon-calon pelajar yang ingin kajian, misalnya kata peringkat master ataupun PhD, ini mungkin boleh jadikan satu daripada tajuk yang mereka boleh kaji tentang teknik-teknik, khususnya bagi negara kita daripada berbagai bilang kaum, ya, dan latar belakang yang berbeza. Cuma yang pentingnya untuk, biasanya kalau kita untuk elakkan daripada kekeliruan ini, perlu ada kefahaman. Yang menyampainya perlu tahu, yang mendengar pun perlu tahu apakah yang dipercayai atau diimani oleh orang lain, supaya kita tidak
terjun dan menyentuh isu-isu yang sensitif yang mereka imani atau mereka percayai. Biasanya yang banyak masalah sebab mereka tak tahu apa yang orang lain percaya, sedangkan apa yang disebut itu mungkin sensitif bagi orang lain kan. So itu sebab jadi isu kadang-kadang. Itu pandangan saya lah, wallahu a'lam. Okay, thank you very much. Terima kasih Ustaz. Jadi untuk slot berikutnya ialah kita akan dengarkan dari program Master Sains Halal. Master Sains Halal dari Dr. Basit dan Dr. Nur Hidayu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia, dengan keizinannya dah dapat sama-sama mendengar berada dalam program digital Open Day pada hari ini. Dan kepada semua saya mengambil kesempatan untuk selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Karim. Jadi saya akan berkongsi dengan semua mengenai program Pasca Siswazah Akademi Tabligh Islam bagi program sarjana dan PhD. Sarjana dalam bidang sarjana falsafah sains halal dan dalam bidang PhD Doktor Falsafah Fiqh Sains dan Teknologi. Dalam Master of Philosophy dalam bidang sains halal terdapat beberapa contoh ataupun research area untuk program master program sains halal ini. Jadi antaranya ialah bioscience dan bioethics, etika dalam sains halal, mengenai halal food industry, pelancongan dan hospitality, pengurusan halal dan keusahawanan dalam bidang halal, polisi dalam halal sains, dalam konteks teknikal dan apply sains, dari segi perundangan halal sains industri di negara kita khususnya, pembangunan halal dan juga berkaitan dengan isu-isu antarabangsa, isu-isu global yang berkaitan dengan perniagaan halal dan sebagainya. Itu antara bidang-bidang dalam Master of Philosophy dalam bidang sains, research area. Jadi di sini kita bawa juga contoh tajuk tesis yang dah diusahakan oleh pelajar-pelajar kita, iaitu antaranya berkaitan dengan foods and drinks, mengenai halal authentication, mengenai halal food dalam konteks etika e-dagang, perkara-perkara yang berkaitan dengan directly dengan halal atau tayyiban dan apa atau keadaan-keadaan aplikasi dalam penentuan produk halal. Itu antara bidang-bidang yang disentuh dalam halal sains halal lah. Program structure, jadi Master of Philosophy Halal Sains ini dijalankan secara full time, program full time, dan calon-calon akan menghasilkan tesis kajian dalam tesis penulisan akademik dan tesis tersebut boleh ditulis dalam sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Dan terdapat beberapa subjek ataupun kos yang perlu diduduki oleh pelajar yang mengikuti program ini sepanjang pengajian dia. Yang pertama, terdapat ada 5 kos lah yang perlu diduduki, iaitu yang pertamanya Philosophy of Science and Civilization, Research Methodology,
research methodology in halal science and usul fiqh, philosophy of science dan teknologi, dan juga ICW ataupun seminar on Islamic worldview and civilization. Jadi pelajar untuk subjek research methodology, pelajar perlu mengikutinya pada awal semester lah. Seterusnya dalam pengajian peringkat Dr. Falsafah dalam bidang fiqh, sains dan teknologi. Jadi terdapat beberapa research area untuk program PhD ini dalam bidang fiqh, sains dan teknologi. Yang pertamanya ethics in science and technology, the fiqh of science and technology, issues in Islam, science and technology, the concept, theory and philosophy of Islamic science, the methodology of Islamic science, menyentuh juga mengenai pendidikan, education in science and technology, the science of ijaz Al-Quran, dan juga Muslim scientists and their talks, mengenai pemikiran sains teknologi kalangan scholars, scientists, Muslim scientists. Beberapa contoh tajuk peringkat Dr. Falsafah. Jadi kalau kita sama-sama boleh tengok di sini mengenai penyusuan anak angkat menurut perspektif fiqh dan sains berkenaan dengan forensik science, forensic science fundamental and al-qarinah, di dalam forensik menentukan pensabitan jenayah dan sebagainya. Halal food consumption and psychological features, mengenai pelan pemakanan berdasarkan prinsip halal dan thayyibah, dan juga mengenai pembangunan bidan halal lah. Saya dah pernah buat, pelajar kita membuat kajian mengenai pembangunan bidan halal ini, pemakanan dan sebagainya di negara jiran, Singapura. Ini adalah beberapa khusus yang perlu diduduki oleh pelajar yang mengikuti program sarjana falsafah salah dan juga fiqh sains dan teknologi. Jadi ada 5 khusus yang perlu diduduki lah, seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini. Duration of study sama juga kenapa yang telah dijelaskan oleh pengaras program generik Dr. Idris tadi. Master degree minimal 2 semester, 1 tahun, maksima 4 tahun. Doctoral degree 6 semester ataupun 3 tahun, dan maksima ialah selama 16 semester ataupun 8 tahun. Tempoh grade on time UTM bagi PhD adalah 42 bulan dan master adalah 24 bulan grade on time di UTM. Ini adalah yuran kajian adalah sebanyak 9,560 untuk tempoh 3 semester, dan untuk program Doctor of Philosophy adalah sebanyak 18,350 untuk perkadaran bagi 6 semester program full time. Ini adalah template lah berkenaan program yang disediakan dan juga research area yang sudah kita kongsi sama-sama tadi.
Jadi untuk apply postgraduate program di UTM secara umumnya dan di Akademi Talian Islam Fakulti Sosial dan Kemanusiaan khususnya boleh layari laman web yang tertera www.sps.utm.my untuk permohonan secara online. Ini adalah seperti mana sebelum ini juga lah mereka yang diberi amanah tanggungjawab untuk ini dalam konteks pentadbiran akademik di Akademi Talian Islam khususnya. Saudara-saudara boleh lihat nama-nama yang tertera dengan nombor telefon untuk dihubungi. Okay. Saya rasa untuk setakat ini itu saja, dan terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar dan berperhatian, dan insyaAllah kalau ada apa-apa persoalan dan sebagainya kita akan kongsi sama-sama. Sekian, saya sudah hidupkan wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Thank you very much. Terima kasih Ustaz. Jadi sekarang ni kita akan ada satu lagi sesi yang akan sesi dengan Dr. Amin bin Hisan, ya. Tapi sebelum tu kita akan mengambil beberapa soalan. Jadi di dalam Webex ni ada soalan. Yang pertama ialah berkaitan dengan research group boleh diinfokan dan skema grant yang pelajar boleh apply. Ini daripada saudara Sohail, PhD student dari Indonesia. Jadi ini Dr. Basit atau siapa-siapa dari tim boleh jawab ke? Okay. Jadi untuk saya rasa untuk lebih lanjut dan jelas mengenai peran kemudahan kewangan pelajar dan sebagainya, maksudnya, jadi saya rasa boleh lihat di bahagian nombor untuk dihubungi tu. Kalau dapat berbincang secara lebih lanjut berkenaan dalam Webex ni ada saudara Sohail, PhD dari tim boleh jawab kan? Jadi untuk saya rasa untuk lebih lanjut dan jelas mungkin kami boleh menghubungi pengaras akademik PG PM Dr. Bushrah. Ada nombor tertera yang kita sediakan untuk penjelasan yang lebih lanjut. Saya rasa ada feedback di antara mikrofon dengan speaker. Jadi dia masuk mikrofon, dia masuk speaker tu. Jadi buat masa ni kalau tak ada siapa-siapa yang nak bercakap dahulu, kita minta di-mutekan mikrofon tak? Ustaz, boleh ulang tak yang last tadi itu supaya dapat dengar balik? Okey. Ini berkenaan dengan geran bagi penyelidikan ataupun research yang dilakukan oleh pelajar. Yang saya faham lah, ya saya. Jadi saya bagi cadangan di sini, dalam konteks ini pelajar-pelajar boleh menghubungi direct penyelaras akademik postgraduate Akademi Talian Islam PM Dr. Bushrah. Ada nombor telefon yang tertera yang dalam slide kita tadi lah. Okay. Terima kasih. Boleh kita bagi lagi sekali tak Ustaz nombor telefon tadi? Ya, boleh hubungi penjelaras akademik postgraduate. Yang slide Ustaz tadi tu boleh di-sharekan balik tak? Yang ada nombornya tadi itu. Okey. Tak apa. Saya boleh sebutkan nombor kat sini lah sebab ada masalah untuk tayangan slide ni. Profesor Magdia Dr. Bushrah 019 767 3073.
Nombor seperti yang di sini ya. Dr. Bushra 019 767 3073. Jadi itu untuk reference semua ya. Nombor-nombor yang di sini sampaikan nombor pengurusi sekali ada di sini. Okey, terima kasih Ustaz. Soalan yang seterusnya ini saya buka untuk semua. Boleh cadangkan bagi yang bekerja untuk sambung master, better ambil mode apa? Okey, saya jawablah. Okey, untuk yang bekerja boleh ambil full thesis, mode thesis. Boleh ambil full thesis, mode ambil thesis lah. Sama je sama ada part time ataupun full time. Dr. Abdullah tak dengar tu. Unmute. Okey. Soalan seterusnya ialah apa syarat-syarat fast track master ke PhD? Ustaz Ismail dapat jawab kan? Syaratnya kalau kita tak 3.6 ke atas. 6 ke atas. So dia bergantung kepada CGPA Ustaz. Ya, CGPA. Okay, alright, thank you very much. Jadi kita ada satu lagi soalan, tapi sebelum kita mengambil soalan tu, saya akan kumpulkan lagi soalan-soalan lain. Jika anda ada sekarang, ada soalan, sila tanya soalan di Webex ataupun di Facebook Live kami. Jadi kita ada satu soalan daripada saudara Muhammad Ibrahim ni. Kalau siapa-siapa yang dapat jawab soalannya dalam bahasa Arab, jadi kalau dapat jawab di Facebook Live punya session tu pun sangat bagus. Jadi sementara itu saya menjemput Ustaz Aminuddin untuk sesi pendek beliau yang ada video. Ustaz, dipersilakan. Tidak ada volume Ustaz. Tak ada suara Ustaz Amin.
Kepada mereka, kepada anda yang sedang menonton ni, kalau tak ada sound tu bukan disebabkan ada masalah teknikal di bahagian dari tuan-tuan ya. Memang tidak ada sound buat masa di sini sekarang ni. Jadi kita tengok saja dia punya visual dan insya-Allah kalau ada rezeki nanti akan diuploadkan video ni dan akan diberikan insya-Allah. Baiklah, terima kasih Ustaz Dr. Aminuddin dan kita mungkin ada masalah sedikit dengan teknik ini. But insyaAllah kita akan cuba, we will try to make that video available to everyone who wants to see the video. Baik, jadi kita akan teruskan sesi soal jawab kita ya. Soalan dari Mercedes-Benz Brabus 001 yang sedang yang handsome di sana tu di dalam keretanya. Soalannya ialah bagi muamalat dan kewangan Islam, siapa panel research group tersebut? Jadi ada siapa-siapa yang dapat jawab di sana? Okey, untuk panel muamalat dan kewangan Islam ni, antara pensyarah yang boleh dijadikan penyelia PM Dr. Husin Salamon, PM Dr. Muhammad Fauzi, PM Dr. Ahmad Ciak. Itu antara lah yang boleh dirujuk. Okey, ataupun Mercedes-Benz menjawab tak soalan saudara tadi itu, ataupun saudara nak tahu dengan lebih lanjut? Dijawab tak? Kalau jawab tu buat macam ni. Kalau nak tanya dengan selebihnya ini silakan. Okey, jadi kita Tangan signal tu. dia angkat tangan signal dia. Okey. Macam ni. Okey, cantik. Terima kasih banyak. Okey, jadi soalan seterusnya ialah Dr. Azmal dah jawab. Panel muamalat Dr. Husin Salamon, Arif Saleh, Dr. Fauzi, Dr. Ahmad Cik Yaakob. Okey. Alright, very good. Soalan yang seterusnya dan perlu tadi soalan ni kepada fast track, apa syarat-syarat fast track master ke PhD. Ustaz Rafat dia mengatakan degree first class dan perlu ada 2 publication. Okay, so di sini dia ada syarat-syarat yang spesifik sikit lagi ya.
Soalan seterusnya ialah dari bakal doktor kita, insyaAllah, Cik Talha Ajmain. Ustaz Talha mengatakan, bertanya, publication sekarang menerima era lagi ke ataupun hanya Scopus sahaja? Harap dapat jawab. Setakat ni kita masih lagi yang era ni tak silap universiti dah tak terima sebagai artikel indeks. Kalau tak silap saya Scopus dengan ISI setakat. Jadi ini ialah polisi universiti Ustaz, bukannya polisi yang terletak di akademi. Okay, alright. Jadi masa pun tinggal lagi 1 minit. Saya sedang orang Kelantan kata dah molek. Cantik masanya 12.30. Jadi saya time final round dia. Jika ada siapa-siapa yang ada soalan. Ada soalan di Facebook. Soalan di Facebook ialah salam tumpang tanya topik-topik terkini melibatkan Middle East Study, West Study. Ini dari saudara Amirul Nizam. Tapi saya tak pasti soalannya ialah apa. Salam tumpang tanya topik-topik terkini melibatkan Middle East Study, West Asia. Adakah itu satu soalan? Saya pun tak pasti. Ada spesialis kita dari Middle East Studies, Prof. Kamrul Zaman kalau ada di sini, ataupun siapa-siapa lagi yang dapat menjawab. Saya rasa Amirul bertanya apakah topik-topik terkini yang melibatkan Middle East Study ataupun West Asia Study. Ada siapa-siapa dapat memberi jawapan? Topik terkini ni nak kena rujuk pada penyelia lah kan. Saya sendiri tak pasti apa kajian-kajian terkini yang sedang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar kita. Mungkin boleh rujuk nanti pada pensyarah berkaitan. Kalau siapa yang masih berminat. Dan kita ada spesialis Ustaz, kita ada beberapa orang spesialis tentang Middle East Studies, especially setahu saya kita ada Profesor Kamrul Zaman. Profesor Kamrul Zaman ni memang menjadi point of reference lah kalau di Malaysia ni untuk Middle East Studies. Jadi untuk Profesor Kamrul Zaman ni, kalau kita dapat memberikan email beliau, sekejap saya nak cari di sini. Ada dapat memberikan email tak Profesor Kamrul Zaman? Ataupun nanti saudara Amirul Nizam kalau dapat isi registration di humanities.utm/openday. Jadi kalau saudara dapat isi borang ini, jadi insyaAllah kita dapat menghubungi secara terus dan tanya apa lagi yang maklumat yang saudara perlukan, ataupun saudara boleh terus direct email kepada staf Tabarut Islam. Jadi Ustaz, point of reference yang terbaik untuk siapa-siapa ada soalan kepada siapa Ustaz, boleh berikan email tak? Jadi mungkin siapa-siapa yang ada soalan tu dapat tanya terus kepada email ni, dan email ni mungkin dapat memberikan maklumat yang diperlukan. Okey, boleh email ke atifsk@utm.my. utm.my. Jadi saya telah typekan. Okay, thank you Ustaz. So atifsk@utm.my. Jadi sekiranya ada soalan-soalan yang lebih spesifik, nak cari spesialis ke ataupun ada soalan generik ke,
boleh ajukan soalan di email tersebut, iaitu saya ulangi lagi sekali, atifssk@utm.my. Mungkin anda akan tertanya kenapa FSSK pula. Jadi FSSK ni is the Malay version. We are the Faculty of Social Sciences and Humanities, FSSH, tetapi dia punya translation to Malay is Sains Sosial dan Kemanusiaan. So that's why ada FSSK di situ. Soalan, ada lagi soalan? Saya nampak tadi tu ada soalan lagi tak? Okey. Jadi di Facebook saya nampak tidak ada lagi soalan. Di sini ada soalan tak dari Muhammad Al-Hadidi? Hal tasmahuna li bis-soal? Jadi kalau تفضل kalau ada, if you have any questions, لو عندك سؤال تفضل, please ask the question right now. If anybody else has any more questions, please do ask them. I will leave it open just for perhaps 1 or 2 more minutes. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم أنا السلام. أخوكم محمد الحديدي من مصر، ولكني أعيش في قطر، وتقدمت مؤخرا للماجستير في الدراسات الإسلامية، والحمد لله تم قبولي، وأنا الآن في اتجاه إصدار التأشيرة، وبالفعل دفعت رسوم التأشيرة قبل يومين، ولكنه توقف لربما أنهم يطلبون مستندا معينا لا أدري ما هو، وطلبوا مني أن أراجعكم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، هل لي أن أستثمر هذه الفرصة في هذه الفترة التي نعيشها في كورونا، حيث يقل عملنا مع طلابنا، فأنا مدرس للعلوم الشرعية، هل لي أن أستثمر هذه الفترة في التواصل مع الدكتور محمد فرحان ومع المشرفين علي في البدء في الرسالة الماجستير؟ شكرا. Ustaz, siapa boleh tolong jawab? Thank you. Mohon Dr. Nur Azmal. وعفوا، فأنا لا أفهم الماليزية لأنني جديد على هذه اللغة. شكرا الأخ محمد الهديري على السؤال. بخصوص إجراءات التأشيرة، صحيح مثل ما قلت أنه لابد أن تراجع UTM، حتى نحن لا ندري ما هو المقصود من الإجراءات المطلوبة من جهات الجامعة UTM. هذا أولا. أما السؤال الثاني فيما يتعلق بطريقة الإشراف، الحقيقة الآن نحن طبقنا ماذا نسميه بريموت سوبرفيجن أو الإشراف من بعد، بحيث يمكن لأي طالب أن يتواصل مع المشرف في الوقت المناسب. وطبعا لو نظرنا إلى اختلاف التوقيت، فمن المقترح الوقت الأفضل أن يكون اتصال بين الطالب والمشرف هنا في التوقيت حسب التوقيت الماليزي الساعة 3 مساء أو ظهرا إلى الساعة 11 ليلا، بمعنى أنتم في قطر ودول الخليج والدول العربية حوالي الساعة 10 صباحا إلى حوالي الساعة 5 أو 7 مساء. طيب، فطريقة التواصل إما يكون بطريقة الواتساب أو تليجرام أو إيميل، بأي طريقة. حتى الآن يسمح للمحاضرين أن يستخدموا ويبكس للتواصل مع الطلاب. شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور نور عزمل. شكرا جزيلا لك. Shukran. Thank you very much to Dr. Nur Azmal and also to our
our guest Muhammad Al-Hariri. Shukran jazeelan lakum. And now I'm just going to switch to English just in case we do have any other international prospective students who are interested. If you do have any questions, most of the session was carried out in Malay, yes, but a lot of our students are from the Middle East. So if you do have any questions at all, please do ask us. Please do direct your questions to the emails given below, and I will just repeat the email again. You can see in the comments, it is atifssk@utm.my, and this goes to all our friends on Facebook as well, on WebEx on Facebook. Please, if you have any questions regarding the programs, regarding the staff, regarding the specialists, whatever, please do reach out to us, and we will be more than happy to accommodate your needs. Right, so it does appear that we have reached the end of the session. Saya bertukar bahasa dari bahasa Melayu ke bahasa Inggeris untuk menamat, just in case kita ada pelajar ataupun prospective students dari luar negara. So thank you very much. I would just like to see if we have the Dean here. If the Dean would like to give any, if the Dean is present and she would like to give any remarks. Also, the Dean is not here today. So, and so, ladies and gentlemen, we have come to the end of our session. Terima kasih. Thank you very much to PM Dr. Ajmain, Dr. Azmallah, Dr. Idris, Dr. Basit, and everyone at the ATI team, Academy Tabligh Islam, or the Academy of Islamic Civilization. Thank you very much to all our guests who have made the time to come. Again, like we said, our arms are always open. Please do come to us if you do have any questions, and we welcome you with open arms to come and join us and to become part of our family under ATI and also under FSSH, the Faculty of Social Sciences and Humanities. Thank you very much to everyone on WebEx. Thank you very much to everyone on Facebook. And with that, we say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.